Hai semua, berjumpa lagi kita dalam konten seterusnya. Kepada yang belum subscribe, tolong subscribe channel Taib Syukri, okay? Kepada yang sudah subscribe, terima kasih diucapkan. Dalam konten kali ini, TS akan kongsikan sebuah kisah legenda kaum Iban di negeri Sarawak, iaitu mengisahkan percintaan antara seorang manusia dan dewi. Burung kenyalang bukan sahaja ikon yang terkenal di kalangan masyarakat Sarawak, malah ia juga antara haiwan yang suci bagi hampir semua masyarakat di bumi Sarawak. Antara masyarakat yang banyak mempunyai kisah berkaitan dengan burung kenyalang ialah masyarakat Iban. Selain kisah Singalang Burung, petara yang dihormati dalam masyarakat Iban, terdapat juga satu kisah tentang anak sulung Singalang Burung, iaitu Ticin Temaga dan cintanya seorang manusia yang bernama Menggin. Kisah ini dihikayatkan sejak beberapa ratus tahun yang lalu dan diceritakan secara lisan dari generasi ke generasi. Jadi, ia tidak mustahil jika terdapat beberapa variasi yang berlainan. Namun, kisah yang berikut adalah kisah yang paling popular. Kisah bermula dengan Menggin telah masuk ke dalam hutan seperti biasa untuk memburu. Seorang pemburu yang handal dan mahir menggunakan sumpit. Dia hairan apabila kawasan hutan yang diterokainya senyap dan tiada siulan daripada burung-burung seperti biasanya. Enggan kembali ke kampung dengan tangan kosong, dia tetap berjalan meredah hujan demi mencari hasil buruan. Setelah hampir sehari meraya, Menggin akhirnya tiba ke satu anak sungai dan melepaskan keletihan dan dahaganya di situ. Apabila dia sedang mencuci muka, dia terlihat satu kelibat burung enggang yang memerhatinya. Menggin kemudian mengatur langkahnya dengan berhati-hati kerana tidak mahu burung itu terbang dari situ. Setelah memastikan posisi burung tersebut, dia menyupit burung itu, maka jatuhlah burung enggang itu ke atas tanah. Setelah burung itu jatuh, Menggin bergegas ke arah burung itu. Namun, dia terkejut apabila melihat burung itu tiada di sana. Tiba-tiba, Menggin terdengar bunyi seorang wanita mengadu kesakitan. Apabila dia menoleh ke belakang, dia terkejut melihat seorang wanita terbaring kesakitan. Ternyata pula luka yang disadu oleh wanita itu ialah luka akibat disumpit. Bingung sama ada dia secara tidak sengaja menembak wanita itu dan bukannya burung yang dicakinya, Menggin lalu mengambil daun-daunan di sekitar hutan untuk mengurangkan kesakitan wanita tersebut. Menyedari hari sudah mula senja, Menggin berputus untuk membawa wanita itu pulang ke rumah panjangnya dengan izin wanita itu. Wanita itu kemudian meminta Menggin untuk tidak bertanya dari mana asal-usulnya dan sebagai tanda terima kasih, wanita itu bersetuju untuk mengikut apa sahaja kemahuan Menggin atasnya. Setelah tiba di rumah panjang, Menggin memperkenalkan wanita itu kepada keluarganya yang juga merupakan keluarga tuai rumah-rumah panjang itu. Wanita yang bernama Ticin itu memang cantik. Kecantikannya cukup menarik hati Menggin sehingga dia berkata kepada keluarganya, dia berminat untuk mengambil Ticin sebagai isterinya. Ya, baru love at first sight. Setelah dipersetujui oleh keluarga Menggin, majlis perkahwinan pasangan itu mula dipersiapkan dan mereka berkahwin mengikut adat istiadat perkahwinan masyarakat Iban pada masa itu. Menjelang 2 hari sebelum hari majlis perkahwinan mereka, Ticin berbisik kepada Menggin bahawa dia sudi menjadi isterinya dengan syarat dia jangan sesekali mempersoalkan apa yang dilakukan dan keturunannya. Menggin bersetuju dengan syarat isterinya dan akhirnya mereka berkahwin. Maka bermulalah hidup mereka sebagai suami isteri yang bahagia dan dikurniakan seorang cahaya mata, iaitu bayi lelaki comel 9 bulan kemudian. Tidak lama lepas anak mereka lahir, Menggin perasan isterinya sering mendongak ke langit apabila menyusukan anak mereka. Apabila disoal, Ticin hanya menjawab dengan sekentum senyuman dan makin menambahkan kehainan Menggin.
Pada masa yang sama, dia sering terlihat Ticin menenun 2 pasang baju dan tenunan tersebut sangat kemas dan cantik. Sekali lagi, Menggin bersoal isterinya mengapa harus menenun baju-baju tersebut dan siapa punya baju itu. Ticin hanya menjawab dengan cara yang sama, iaitu memberi sekuntun senyuman. Akibat sering dipersoal oleh suaminya, Ticin akhirnya mengajak Menggin untuk berbual mesra. Di dalam perbualan itu, Ticin akhirnya mendedahkan nama sebenarnya, iaitu Ticin Temaga, anak puteri sulung Dewang Singgalang Burung yang berasal daripada Kayangan. Menggin terkejut apabila menyadari isteri yang dikawininya merupakan anak kepada Dewang masyarakat Iban yang amat dihormati. Ticin kemudian memohon kepada suaminya untuk membenarkannya pulang menjenguk ayahandanya akibat rindu halaman kampung dan keluarganya. Demi kasih sayang terhadap isterinya, Menggin membenarkan isterinya pulang ke Kayangan dengan syarat dia pergi seorang dan tidak membawa anak lelaki mereka. Walaupun hatinya berat meninggalkan satu-satu anaknya di dunia realiti, Ticin bersetuju. Ticin turut memberitahu Menggin sekiranya dia dan anak mereka merinduinya, baju yang ditenun olehnya harus dipakai agar mereka boleh ke Kayangan untuk menjumpanya. Setibanya hari untuk Ticin pulang ke Kayangan, Ticin berubah menjadi seekor burung enggang yang besar dan terbang ke langit. Terlalu lama menunggu hari demi hari, Menggin dengan setia menanti isterinya untuk kembali. Namun hal itu tidak menjadi. Setelah beberapa bulan dan akibat membesarkan anaknya berseorang yang diri, Menggin terpaksa berkahwin sekali lagi atas desakan keluarganya. Di samping itu, anak tunggalnya sentiasa bertanya akan ibunya Ticin. Pada suatu hari, Menggin memakaikan 2 helai baju yang ditinggalkan oleh Ticin untuk dirinya dan anak lelakinya. Mereka kemudian bertukar menjadi 2 ekor burung enggang dan berjaya terbang ke Kayangan untuk berjumpa dengan isterinya yang tercinta. Setibanya di istana Kayangan, ayah dan anak itu disambut dengan mesra oleh seorang yang gagah perkasa dan memakai pakaian pahlawan masyarakat Iban. Alangkah kagumnya Menggin apabila tokoh itu memperkenalkan diri sebagai Singgalang Burung, ayahanda kepada Ticin Temaga dan datuk kepada anak lelaki Menggin. Menggin berasa sangat kagum apabila berdepan dengan dewa yang dia sentiasa dengar dalam cerita-cerita orang tua dan kini berdepan dewa itu. Wat more to say, Singgalang Burung ialah bapa mertuanya sendiri. Betapa gembiranya rasa Menggin apabila dia akhirnya bersatu dengan isteri tercinta. Manakala Ticin gembira apabila dapat berjumpa dengan suami dan anaknya sekali lagi. Walaupun begitu, Ticin terpaksa menolak Menggin. Hal ini kerana Ticin menghormati isteri kedua Menggin yang masih di bumi. Dengan penuh hormat, Ticin meminta suaminya untuk kembali ke bumi, ke pangkuan keluarganya dan kembali ke isteri keduanya. Ticin turut berkata, biarlah dia dan ayahandanya membesarkan anak mereka di Kayangan. Menggin kembali ke bumi, meninggalkan anak dan isterinya di Kayangan. Sebelum Menggin pulang ke bumi, Singgalang Burung menjaminkan Menggin agar tidak risau tentang anak lelakinya. Memandangkan anak lelakinya juga dicuti kepada Singgalang Burung, malah anak lelakinya akan diajar segala tentang kepakaran ilmu perang dan sakti-sakti warisan Singgalang Burung. Singgalang Burung juga memberitahu Menggin untuk memperjelaskan kepada masyarakat Iban di bumi agar jangan risau sekiranya ada sesuatu yang berlaku. Sekiranya diseru, Singgalang Burung akan turun ke bumi untuk menyelamatkan mereka. Menggin akhirnya kembali terbang ke bumi meninggalkan isteri dan anak lelakinya di Kayangan. Setelah tiba di rumah panjangnya, Menggin menghulurkan pesanan Singgalang Burung kepada semua masyarakat Iban di bumi. Sejak itu, masyarakat Iban di bumi sering memohon semangat tentara itu mengungkai permasalahan mereka dan seperti dijanjikan, Singgalang Burung sentiasa mengutamakan masyarakat Iban. Sekian sahaja perkongsian kisah legenda di negeri Sarawak. Kita jumpa untuk next content. Tolong like, komen, subscribe dan share channel Taib Syukri. Thanks for watching and support.